Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera ya. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan izinnya kita masih lagi diberi ruang, diberi nafas ya untuk meneruskan akhir Ramadan ini ya, untuk mengisi ya insya-Allah dengan ibadat dan amal-amal kebaikan, dan insya-Allah untuk kita dapat mendapatkan keredaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk hari ini ya, terima kasih atas peluang yang diberikan ya untuk mengisi sedikit pengisian ya sempena akhir Ramadan ini. Saya ingin merujuk kepada satu hadis ya. Hadis yang ke-42 ya. Saya merujuk kepada buku syarah hadis Al-Wafi. Al-Wafi, syarah hadis 40 Imam Nawawi oleh Dr. Mustafa Al-Bugha dan Muhyiddin Mistur, dan diterjemahkan oleh Ustaz Haji Muhammad Asri bin Haji Hashim, Ustaz Syahrul Zaman bin Bistami dan Ustaz Khairuddin bin Ghazali ya. Buku yang diterbitkan oleh Pusaka Salam Sendirian Berhad pada tahun 1998 ya, cetakan Mac 1998. Jadi dalam hadis ini ya, menyebut tentang keluasan keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya bacakan hadisnya. عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. Daripada Anas radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai anak Adam, sesungguhnya selagi mana kamu meminta dan mengharap kepadaku, maka aku akan mengampuni segala dosa yang telah kamu lakukan dan aku tidak pedulikannya lagi. Wahai anak Adam, sekiranya dosamu setinggi langit, kemudian kamu mohon ampun kepadaku, nescaya aku mengampuni dosamu. Wahai anak Adam, jika kamu datang kepadaku dengan kesalahan sepadat isi bumi, kemudian kamu menemuiku di akhirat dalam keadaan kamu tidak menyekutukanku dengan yang lain, nescaya aku datang kepadamu dengan keampunan sepenuh bumi pula. Diriwayatkan oleh Tirmizi dan beliau berkata, ini adalah hadis hasan sahih ya. Jadi daripada hadis ini kita melihat betapa luasnya ya lautan rahmat ya dan kasih sayang Allah terhadap hamba-Nya. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mudah ya sebenarnya untuk mengampunkan hamba-Nya, asal saja hamba-Nya memohon keampunan daripadanya ya. Hadis ini hakikatnya merupakan hadis ya yang membuatkan rasa pengharapan ya, kerana ia menerangkan betapa luasnya keampunan Allah Subhanahu Wa Taala, agar orang-orang yang berdosa ini tidak berputus asa daripada keampunan sekalipun dosa yang banyak. Tetapi hakikatnya tidaklah boleh dijadikan suatu sebab untuk kita sentiasa melakukan dosa ya, sebab kita takut dia, kita tahu bahawa setiap dosa itu akan melahirkan titik noda di dalam hati kita ya. Jadi sebaiknya elakkanlah dari berdosa, tapi jangan lupa kita untuk kita sentiasa mohon keampunan kepada Allah. Ya, elakkan dari berdosa walaupun kita tahu apa saja tindakan kita mungkin kita tanpa kita sedar ataupun tanpa kita kadang-kadang mungkin secara sedar atau tak sedar kita melakukan dosa tetapi janganlah sengaja menjerumuskan dalam lembah dosa dan kebinasaan, sebab kita takut dengan keadaan berdosa itu membuatkan kita terhijab dari rahmat Allah, dan kemungkinan juga na'udzubillah kita mungkin tak cenderung pun untuk bertaqarrub ila Allah itu sendiri tetapi hakikatnya manusia ini kita doa kena sentiasa agar kita sentiasa diberi hidayah oleh Allah agar kalau katalah kita dalam keadaan kita melakukan dosa pun
Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa akan menarik kita tetap di sisinya agar kita menjadi hamba yang sentiasa mengharap keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hakikatnya di dalam buku ini juga turut dinyatakan sebab-sebab keampunan ataupun cara untuk manusia mendapatkan keampunan terhadap kesalahan yang dilakukan oleh manusia, iaitu adalah dengan cara kita sentiasa berdoa ya. Jadi di akhir Ramadan ni insya-Allah banyak-banyakkanlah kali kita berdoa, sentiasa ikat hati kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam apa keadaan pun kita akan sentiasa berdoa semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni kita ya. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna menghapuskan dosa kita ya. Jadi antara kaedah berdoa yang perlu kita lakukan adalah doa yang disertai dengan harapan supaya dikabulkan sebab doa itu merupakan perkara yang disuruh dan penerimaannya dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Ghafir ayat 60 Waqala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Tuhan kamu telah berfirman iaitu berdoalah kamu kepadaku nescaya aku perkenankan doa permohonan kamu itu ya. Dan daripada An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna du'a huwal ibadatu thumma wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Sesungguhnya doa itu adalah ibadah, kemudian baginda membaca dan Tuhan kamu telah berfirman, berdoalah nescaya aku perkenankan doa permohonan kamu itu. Jadi itu adalah antara janji Allah kepada hamba-Nya kita kena rajin berdoa kepada Allah. Allah nak dengar kita meminta kepadanya kerana rayuan hamba kepada Tuhannya itu adalah satu yang dirindukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah tidak akan lukik untuk cuba untuk menjawab. Allah tidak akan menutup pintu untuk menjawab kepada manusia yang memohon padanya. Jadi sesungguhnya kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya bukanlah hanya sekadar memberikan taufik kepada mereka untuk berdoa dan merendahkan diri kepadanya, bahkan di antara kurniaannya adalah dengan menerima dan memakbulkan doa tersebut sebagaimana At-Tabarani meriwayatkan hadis marfu' man u'tiya du'a u'tiyal ijabah li'anna Allah Ta'ala yaqul ud'uni astajib lakum Allah sediakan tempat ruang, Allah sediakan ini kaedahnya yang kamu dapat yang kamu perlu lakukan untuk connected kita kata stay connected kepada Allah SWT selain daripada kita bersolat dan sebagainya kita berdoa dan Allah juga menyediakan ruang untuk penerimaan doa tersebut Jadi barang siapa yang diberikan taufik untuk berdoa akan diberikan kepada penerimaan doanya kerana Allah SWT dah berfirman, berdoalah kamu kepadaku nescaya aku perkenankan doa permohonan kamu itu. Jadi walau bagaimanapun kita melihat bahawa syarat-syarat penerimaan doa itu tetap adalah dan juga ada halangan dia. Sebab tu kita dalam doa kita kena ada adab-adab dia patuh pada syarat-syaratnya sebab setiap apa yang Allah lakukan itu ada kaedahnya sebab tu orang Islam ni dia adalah antara orang yang kita kata kemah dari segi kita kata peraturannya, adabnya sebab dalam berdoa pun ada dia punya kaedahnya. Jadi perbezaan berdoa ni merupakan sebab yang membawa kepada penerimaan sesuatu doa. Ini berlaku apabila syarat-syarat dipenuhi dan tiada penghalang yang menghalangnya daripada dimakbulkan. Kadang-kadang doa tersebut mungkin lambat dimakbulkan sebab tak mencukupi syarat, ada adabnya atau terdapat sesuatu yang menghalang. Atau ada juga keadaan yang kita memahami bahawa kemungkinan Allah belum lagi Allah Maha mengetahui apa yang terbaik buat hamba-Nya. Mungkin masanya belum sampai, maka Allah Subhanahu Wa Taala belum lagi mengurniakan apa yang kita hajatkan Jadi antara syarat penerimaan doa adalah seseorang itu perlu berdoa dengan penuh penumpuan dan penuh harapan. Jadi ini adalah syarat yang paling penting agar doa dimakbulkan
penumpuan hati, hadir hati kita kena berdoa, bukan sekadar kita kata di mulut sahaja dalam keadaan kita punya fikiran, hati kita menerawang. Tapi kita kena betul-betul fokus, fokus apa yang kita pinta, ya Allah, dengan penuh pengharapan, semoga Allah akan menerima, dan makbulkan doa kita. Tirmizi meriwayatkan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin." Berdoalah kepada Allah dalam keadaan kamu yakin Allah akan memakbulkannya. Ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima doa daripada hati yang lalai dan tidak bersungguh. Jadi Allah ni dia Maha mengetahui, dia tahu hamba ni itu fokus ketak kepada apa yang dibicarakan, apa yang dipinta, jadi kalau kita nak, memang kita kena bersungguh-sungguh lah, kita minta pada Allah dan kita yakin Allah akan makbulkan. Dan di dalam kitab Al-Musnad daripada Abdullah bin Umar bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Al-qulubu aw'iyatun wa ba'duha aw'a min ba'd. فإذا سألتم الله عز وجل أيها الناس فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة فإن الله لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل." Hati ini adalah ibarat bekas, sebahagiannya adalah lebih sesuai untuk digunakan sebagai tempat menyimpan daripada sebahagian yang lain. Wahai manusia, apabila kamu memohon kepada Allah Azza wa Jalla, maka pohonlah dalam keadaan kamu yakin Allah akan menerimanya. Kerana sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima doa seorang hamba yang hatinya lalai. Okey, jadi di antara tanda-tanda pengharapan ialah sentiasa berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab kita janganlah fikir ialah mungkinlah untuk diri sendiri juga. Kadang-kadang kita masa-masa kita nak buat sesuatu yang lara, tapi kita kena pastikan kata hati kita dengan Allah tu kena sentiasa ada, sebab jangan masa kita susah je kita nak memohon kepada Allah. Patutnya dalam keadaan apa pun kita kena pastikan bahawa Allah itu sentiasa di hati kita. Samalah mungkin kalau kita tengok dalam, kalau katalah kita pada manusia pun, kalau kita datang hanya masa kita susah, masa senang tak mengaku saudara, masa susah mengaku saudara, kan. Tapi dengan Allah lebih-lebih lagi lah, kita kena sentiasa pastikan keterikatan hati kita padanya, walaupun begitu, walaupun ada masa mungkin kita melupakan, hati kita terlalai, tetapi hakikatnya Allah sentiasa menerima hambanya selagi mana hambanya itu datang meminta padanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 218, "Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah." Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah serta berjuang pada jalan Allah untuk menegakkan agama Islam, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. InsyaAllah semoga kita tergolong dalam golongan ini, yang sentiasa berjuang, memperingatkan masyarakat tentang Islam. Seterusnya bersungguh-sungguh ketika meminta dan berdoa. Berdoa penuh pengharapan, bersungguh-sungguh. Jadi seseorang itu hendaklah berdoa dengan penuh kesungguhan dan keyakinan tanpa ada perasaan ragu dan bimbang dalam hatinya dan doanya. Jadi Rasulullah SAW tak melarang daripada, Rasulullah SAW sebenarnya melarang, kalau seandainya seorang itu berdoa tapi macam dia letak syarat, "Ya Allah, ampunilah aku sekiranya engkau menghendaki. Ya Allah, turunlah rahmat kepadaku jika engkau mengingini." Jadi sebenarnya kalau kita nak berdoa tu, biarlah tetap apa yang kita nak sebut pada Allah. InsyaAllah kita yakin bahawa sampai masa yang Allah kata kita berhak untuk dapat, maka insyaAllah akan jadilah termakbullah doa kita, insyaAllah. Okey. Jadi di sini Rasulullah SAW juga turut bersabda bahawa idza da'a ahadukum fala yaqul Allahumma ighfirli in syi'ta walakin ya'zim wal yu'azzim ar-raghbah. Walakin ya'zimi wal yu'azzim ar-raghbah. فإن الله سبحانه لا يتعاظمه شيء أعطاه.
Apabila salah seorang daripada kamu berdoa, maka janganlah dia berkata, "Ya Allah, ampunilah aku jika engkau mahu." Tetapi dia hendaklah berdoa bersungguh-sungguh dan melahirkan kesungguhan keinginannya. Sungguhnya Allah ni tidak sedikit pun ya, Allah sedikit pun tidak merasa besar terhadap apa yang dikurniakannya ya. Jadi sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu ya, dia punya lautan kita kata um, Allah Subhanahu Wa Taala punya segala-galanya ya. Jadi apalah sangatnya doa kita yang dia nak, maksudnya yang dia nak bagi tu sebenarnya yang kita minta tu sikit saja sebenarnya ya. Jadi Allah tidak ada masalah untuk memberi ya. Dan merayu-rayu dalam berdoa. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menyukai jika hamba-hambanya menzahirkan ubudiyah dan mengemukakan hajat ya kepadanya sehingga dia menerima dan memenuhi permintaan mereka. Jadi manusia ni kenalah tahu ya, kenal Allah Subhanahu Wa Taala, kenal apa yang Allah suka ya, tahu apa yang Allah Subhanahu Wa Taala suka dan kita lakukan selari dengan kehendak apa yang Tuhan kita suka ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala suka ya hamba-Nya merayu ya, maka begitulah ya cara kita berdoa. Merayulah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pastikan ya yang bila kita berdoa itu ya kita jelas apa yang kita mahukan dan juga kita benar-benar yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan memperkenankan ya, dan kita berdoa dengan penuh rasa ubudiyah ya. Wad'uhu khawfan wa tama'an inna rahmatullahi qaribun minal muhsinin. Dan berdoalah kepadanya dengan perasaan bimbang kalau tidak diterima dan juga dengan perasaan berharap-harap supaya dimakbul. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang memperbaiki amalannya. Dalam surah Al-A'raf ayat 50. Itu adalah antara perkara yang penting ya dalam doa ya, dan saya kira mungkin dalam kalangan pendengar juga ya telah pun ya kita kata biasa ya dengan amalan berdoa ya. Setiap orang mungkin ada cara yang tersendiri dalam usaha untuk kita melahirkan hati yang sentiasa hadir ya apabila kita berbicara dengan Tuhan ya. Jadi di dalam Sahih Al-Hakim daripada Anas, beliau meriwayatkan sebuah hadis marfu' ya, iaitu tentang janganlah kita berputus asa dalam berdoa. La ta'jizu 'ani du'a fa innahu la yahlika ma'a du'a ahad. Janganlah kamu berputus asa dalam berdoa kerana tidak ada seorang pun yang binasa disebabkan oleh doanya. Dan Nabi juga turut bersabda, "Man lam yas'alillaha yaghdab alaih." Barang siapa yang tidak mohon kepada Allah, maka Allah murka kepadanya ya. Jadi hendaklah kita sentiasa permohonan hanya kepada Allah. Hati yang tunduk dan patuh pada perintah Allah, hati yang sentiasa ada kedekatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan sentiasa melahirkan apa kita kata sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam apa juga keadaan. Dan kita juga tidak boleh berputus asa dan meninggalkan doa ya. Jadi kita kena jelaslah ya, kita kena bersangka baik pada Allah Subhanahu Taala walaupun mungkin masanya itu belum sampai ya untuk Allah memberi apa yang kita hajatkan ya. Kita sentiasa bersangka baik mungkin masa belum sesuai, ada masa yang Allah fikirkan, Allah tahu lebih sesuai untuk manusia itu ya, untuk menikmati apa yang dihajatkan ya. Jadi antara adab-adab yang ketika berdoa ya, jadi kita melihat dalam konteks berdoa ni ya, antara adab-adabnya juga adalah memilih waktu-waktu yang afdal ya, sebagai contoh ni lah ya di akhir Ramadan ini ya, Allah sediakan ruang seluas-luasnya untuk hamba-Nya ya, untuk memberi kebaikan kepada hamba-Nya dan tuah kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberikan ni, direzekikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bulan Ramadan ini yang penuh dengan keberkatan ya, insya-Allah untuk kita cuba memaksimalkan ya sebaik mungkin ya. Ataupun kita kata memanfaatkan sebaik mungkin masa-masa yang ada ya, waktu-waktu yang afdal untuk berdoa ya, sebagai contoh ya waktu sebelum berbuka puasa dan juga ya akhir-akhir Ramadan ini ya untuk kita manfaatkan sebaiknya ya. Dan kita dahului dengan berwuduk dan bersolat ya. Jadi kalau untuk wanita-wanita yang mungkin ada unsur syar'i itu mungkin boleh kita katakan dengan cara yang lain lah ya, iaitu kita tetap melakukan doa ya, tetapi mungkin kita tidak bolehlah mengerjakan solat ya.
Dan kita juga perlu beristighfar, bertaubat ya. Lakukan dalam keadaan menghadap kiblat, mengangkat tangan ya, memulakan dengan pujian-pujian dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala serta selawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW di pertengahan doa dan akhir doa dengan mengucap amin ya. Okey, dan juga ya dalam adab berdoa yang saya kira semua orang pun sudah maklum ya, bila kita berdoa janganlah fokus pada diri sendiri sahaja ya, tetapi juga adalah kepada untuk ahli keluarga kita ya, untuk muslimin dan muslimat ya, dan juga mungkin juga untuk kita yang ada sahabat-sahabat ataupun pelajar-pelajar yang bukan Islam ya. Kita doa ya semoga Allah beri hidayah buat mereka ya. Apapun kita doa kepada kita semua, semoga kita digunakan keberkatan dalam hidup, kebahagiaan dunia dan akhirat, keampunan dari dosa, dijauhkan daripada azab neraka ya. Dan semoga hati kita adalah hati-hati yang sentiasa tenang ya, dan sentiasa kita kata terikat ya dengan Allah Subhanahu Wa Taala ya, dijauhkan daripada hati yang berbolak-balik ya, dan dijauhkan daripada kesesatan setelah diberi petunjuk dan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi saya kira setakat itu saja untuk hari ini dan insya-Allah semoga dapat mengambil manfaat daripada perkongsian ini ya, dan saya kira ini bukanlah untuk orang lain dan juga peringatan untuk diri saya sendiri juga dalam kita cuba mengisi ya, segala yang terbaik ya di akhir Ramadan ini insya-Allah. Jadi untuk itu saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aidilfitri buat semua. InsyaAllah semoga berbahagia di hari raya. Jaga SOP.